Terdapat banyak peperangan yang telah wujud dan berlaku dalam sejarah Islam sejak beberapa abad yang terdahulu sehingga mendatangkan pelbagai impak yang besar kepada kehidupan manusia, khususnya masyarakat Islam pada hari ini. Sebagai contoh, antara peperangan yang terkenal sebagai salah satu daripada peristiwa Islam yang bersejarah ialah Perang Uhud, iaitu peperangan yang berlaku antara umat Islam dan tentera musyrikin Quraisy. Faktor perang ini dinamakan Perang Uhud adalah kerana perang ini terjadi di sebuah tempat yang dikelilingi Bukit Uhud berdekatan Madinah Al-Munawwarah, iaitu salah sebuah bandar yang terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Selain itu, perang ini tercetus pada bulan Syawal 3 Hijrah bersamaan dengan bulan Mac tahun 625 Masihi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang punca berlakunya peperangan Uhud. Yang pertama, membalas dendam pada tentera Islam. Kerana tentera Islam telah mengalahkan tentera Quraisy sehingga mereka mendapat kekalahan yang besar pada peperangan Badar yang lepas. Kesan yang terkena pada tentera Quraisy ketika itu, martabat dan maruah orang Quraisy telah tercemar sehingga mereka rasa hilang harga diri. Yang kedua, menuntut bela kematian pembesar-pembesar Quraisy. Disebabkan faktor-faktor ini, mereka telah melakukan persiapan dengan lebih teliti dengan menyediakan angkatan tentera seramai 3,000 orang yang terdiri daripada 700 tentera berbaju perisai dan 200 tentera berkuda. Okey, kita teruskan dengan strategi Perang Uhud. Kemenangan orang Islam dalam Perang Badar telah meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa kaum musyrikin Mekah. Dengan kekalahan ini, puak musyrikin Mekah bercita-cita untuk membalas dendam. Tindakan membalas dendam dilakukan secara diam-diam dan terang-terangan oleh mereka dan kuncu-kuncunya seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pada akhir tahun kedua Hijrah, kaum musyrikin Mekah telah mengumpulkan tentera seramai antara 40 hingga 200 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan untuk menyerang kota Madinah. Sebelum sampai di Madinah, mereka menarik diri kerana takut diserang balas oleh tentera Islam. Ekspedisi ini dinamakan sebagai Ekspedisi As-Sawiq. Rasulullah SAW memimpin para tenteranya untuk menentang suku dari kaum musyrikin Mekah dalam 3 ekspedisi utama. Ekspedisi yang dinyatakan ini dianggap sebagai satu ujian bagi melihat sejauh manakah kekuatan masing-masing. Setelah beberapa ujian dilakukan, akhirnya berlakulah pertempuran besar di Uhud. Pada hari peperangan berlaku, Rasulullah SAW telah menyusun strategi dengan membahagikan tentera kepada 3 pasukan, iaitu pasukan kanan dan kiri berhadapan melawan musuh. Manakala pasukan pemanah seramai 50 orang telah ditempatkan di atas Bukit Uhud. Semua tentera pemanah tidak dibenarkan meninggalkan tempat masing-masing kecuali dengan arahan baginda sama ada kalah atau menang. Posisi pasukan pemanah adalah di atas Bukit Ar-Rumah. Penduduk Mekah telah pun bersedia untuk berperang. Mereka mengumpulkan 3,000 anggota dan ini juga terdiri daripada orang Quraisy dan para sekutu baginya. Mereka juga mempelawa kaum wanita sehingga 15 orang turut serta dan berperanan menaikkan semangat berani mati anggota pasukan serta semangat mempertahankan kehormatan wanita. Dalam buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, para kaum musyrikin menyediakan kelengkapan bagi menempuh perang Uhud. Ialah dapat kita lihat dari segi jumlah kelengkapan perang pasukan Quraisy, iaitu berupa 3,000 ekor unta, 200 ekor kuda dan 700 baju besi. Apa yang kita ketahui secara umum, kepimpinan diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb. Dia yang lantang bersuara menyatakan kebenciannya terhadap Rasulullah SAW. Pasukan berkuda mereka pula dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dengan bantuan Ikrimah bin Abu Jahal. Bendera diserahkan kepada Bani Abduddar. Walaupun tentera musyrikin mempunyai bilangan tentera yang ramai dan senjata yang lengkap, akan tetapi hati mereka tetap akan risau akan peperangan yang akan berlaku. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahumun nar bi'sa mathwal zalimin." Daripada surah Al-Imran ayat 151. Maksudnya, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir kerana mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Daripada surah Al-Imran ayat 151. Menurut Sirah An-Nabawiyah, kebenaran perang Uhud pada peringkat awalnya adalah berpihak kepada tentera Islam, namun pada saat akhir berlaku kekalahan. Hal ini terjadi akibat sikap tentera Islam itu sendiri, khususnya pasukan pemanah yang meninggalkan
meninggalkan lokasi masing-masing di atas bukit hanya untuk mengajar harta rampasan perang. Mungkin sebab mereka terlalu yakin akan kemenangan perang badar yang mereka alami dahulu. Akibatnya mereka bersikap lalai serta terperangkap pada akhirnya tertewas di tangan tentera Abu Sufyan dan Khalid bin Al-Walid. Seramai kira-kira 70 orang Islam telah gugur syahid, termasuklah Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi. Dalam perang Uhud ini, peperangan ini telah memberikan banyak pengajaran kepada umat Islam, sama ada dari segi rohani dan jasmani. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melindungi umatnya yang tidak mematuhi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta pihak musuh berhak mencapai kejayaan kerana kelalaian kaum muslimin itu sendiri. Dengan kemenangan perang Uhud ini, kaum musyrikin pula mula mengatur taktik dan strategi kenderaan yang lebih mantap bagi tujuan menghapuskan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW pada masa hadapan. Bermulanya pertarungan. Peperangan ini bermula apabila salah seorang pihak musyrikin Quraisy iaitu Abu Amir Ar-Rahib ni dia marah sebab para sahabat Rasulullah SAW ni kata Allah tidak akan memberi pertolongan kepada orang fasik bila dia ajak tentera Islam untuk bersama dengan dia. Mula-mula Abu Amir Ar-Rahib ni dan Ikrimah Abu Jahal dia serang tentera Islam di bahagian sayap. Tentera Islam balas balik dengan lempar batu kat dia orang. Lepas tu, dia orang ni pun masuklah semua ke dalam barisan untuk menyelamatkan diri. Kemudian, salah seorang tentera Quraisy ni, iaitu Talha bin Abi Talha, dicabar tentera Islam bertarung. Dan cabaran dia tu diterima oleh Al-Zubair bin Al-Awam. Dia pun bertempurlah dua orang tu. Lepas tu, Talha pun terbunuh. Selepas Talha tu terbunuh, saudara dia pula Uthman baru pula ke depan. Lepas tu, diserang oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan dia pun terbunuh juga. Setelah itu, muncul lagi pejuang dari Bani Abdul Addar ni, antaranya Abu Sa'ad, Musafi', Kilab dan Al-Jalal. Semua ni terbunuh semata-mata nak mempertahankan panji-panji yang dimiliki oleh keluarga mereka. Pertarungan masih sengit kat tempat lain. Abu Dujana, tentera Islam yang mudah dikenali kerana ikatan kamera dekat kepala dia tu, telah membunuh ramai penyembah berhala yang cuba menahan serangan dia dengan sebilah pedang Rasulullah SAW yang bernama Zulfikar. Sesiapa yang lalu dekat laluan Abu Dujana ni mesti terbunuh. Dekat tengah medan perang tersebut, Abu Dujana dikejar seorang wanita kafir yang bernama Hindad binti Utbah yang mengapi-apikan musuh Islam untuk melawan Islam. Abu Dujana ni tak jadi nak bunuh dia sebab dia menghargai pedang Rasulullah SAW tu dan tidak sanggup digunakan ke atas seorang wanita. Hamzah bin Abdul Muttalib juga menunjukkan kehebatan dia berjuang dengan berani menentang tentera kafir. Tetapi atas kehendak Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib ni terbunuh juga. Dia tak terbunuh masa bertempur tu, tapi dia dibunuh secara curi. Dia dibunuh oleh Wahsy bin Harb iaitu hamba kepada Jubair bin Mut'im. Sebab Jubair kata kalau dia boleh bunuh Hamzah ni, dia boleh merdeka. Wahsy bunuh Hamzah ni menggunakan lembing. Dia pergi ke Uhud tu juga masa Hamzah bertempur dengan tentera kafir. Dia pun lontarlah lembing tu kepada Hamzah. Lalu mengenai perut Hamzah, lalu tembuslah di antara dua kaki dia. Maka merdekalah Wahsy. Kemudian, isi yang ada dalam kesilapan sekuat pemanah menyebabkan kekalahan. Yang pertama, ingkar dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Al-Bukhari, bahawasanya baginda berpesan kepada sekuat pemanah, sekiranya kamu melihat kami menewaskan tentera Quraisy itu dan mereka terbunuh, jangan kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu. Akan tetapi, mereka telah mengingkari arahan tersebut. Yang kedua, wujud sifat tamak dalam diri. Seramai 40 orang daripada 50 sekuat pemanah beredar dari posisi mereka semata-mata ingin mengutip harta rampasan perang yang berterabur di medan perang tersebut. Disebabkan sikap tamak ini, kemenangan yang hampir dicapai oleh tentera Islam berubah menjadi kekalahan yang menyebabkan situasi menjadi huru-hara. Disebabkan pertahanan sekuat pemanah telah menjadi lemah, Khalid bin Al-Walid yang telah melihat kejadian tersebut dengan bijak mengambil kesempatan yang ada untuk menyerang 10 sekuat pemanah yang tinggal kekal di situ sehingga menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan tentera-tentera Islam yang lain dikepung oleh tentera-tentera Quraisy. 3 situasi yang berlaku pada tentera Islam yang dikepung oleh tentera Quraisy.
Situasi yang pertama, sebilangan tentera Islam telah melarikan diri daripada menolong rakan-rakannya semata-mata untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, ada yang kembali untuk membantu Nabi Muhammad SAW dengan rakan yang lain, tetapi tidak dapat membezakan antara tentera Islam dengan tentera Quraisy kerana berlaku pencampuran antara dua kumpulan tentera yang berbeza tersebut. Situasi yang ketiga, golongan yang sanggup melakukan apa sahaja demi menyelamatkan dan mempertahankan Nabi Muhammad SAW daripada tercedera. Terdapat 9 orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad SAW, iaitu 7 orang Al-Ansar dan 2 lagi Muhajirin. Kesimpulan yang kita dapat daripada isi ini, disebabkan keangkuran skuad pemanah tersebut, kemenangan yang sepatutnya dimiliki oleh tentera Islam berubah menjadi kekalahan dalam sekelip mata, seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 165, iaitu, "Dan mengapa kamu hairan ketika kamu ditimpa musibah, iaitu kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali ganda kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, dan kamu berkata, daripada manakah datangnya kekalahan ini?" Allah pun berkata, "Sesungguhnya musibah itu datang daripada kesalahan dirimu sendiri." Hal ini menunjukkan bahawa kekalahan itu tidak berlaku disebabkan jumlah tentera Quraisy yang lebih ramai daripada tentera Islam, tetapi berlaku disebabkan kesilapan dan perkhilafan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Seterusnya, saya sambung dengan saat genting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada sifat tamak 40 pemanah yang meninggalkan posisi mereka demi mengawal harta rampasan perang telah menjadikan tentera Islam berpecah kepada beberapa bahagian. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebilangan kecil pejuang yang berada di belakang barisan askar terperangkap secara mengejut oleh Khalid dan pengikutnya. Ada riwayat mengatakan bahawa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bersama 7 orang Al-Ansar dan 2 orang Muhajirin terperangkap dalam serangan musuh kafir itu. Lalu mereka pun berperang habis-habisan demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, peluang keemasan ini digunakan oleh Utbah bin Abi Waqqas dengan membaling batu dan salah satu daripadanya mengenai muka baginda. Akibatnya, gigi hadapan sebelah kanan bawah baginda tercedera. Seterusnya, Abdullah bin Qamiyah, seorang penunggang kuda yang keras kepala. Dia telah membelasah bahu baginda dengan pedangnya dan kesan pukulan itu menyebabkan Rasulullah mengidap selsema selama sebulan. Sekalipun ia tidak kuat, tapi cukup untuk mengoyak baju besi baginda. Walaupun diperlakukan sebegitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampunkan umat Rasulullah kerana mereka tiada ilmu. Setelah beberapa lama kemudian, para sahabat yang terpisah tadi kembali berkumpul di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka menyedari lokasi baginda berada. Namun, para sahabat datang agak lewat, iaitu setelah 6 orang Ansar yang melindungi baginda telah syahid dan seorang lagi masih terkial-kial berlawan biarpun badannya dipenuhi dengan tikaman. Dalam saat genting itu, para sahabat berkumpul mengelilingi baginda bagi membentuk perisai. Namun, lama-kelamaan tentera kafir semakin ramai dan serangan mereka semakin kuat. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh pihak musuh akhirnya menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam sebuah lubang yang direka oleh Abu Amir Al-Fasiq untuk dijadikan perangkap. Dan kesan daripada itu, lutut baginda tercalar. Setelah berjaya mengumpul tentera Islam, mereka pun berundur daripada serangan musuh. Dan Rasulullah SAW segera mencari perlindungan di Gunung Perlindungan. Pengumian para syuhada. Setelah hampir pasti bahawasanya baginda hampir terbunuh, tentera kafir pun pulang ke perkemahan dan bersiap sedia untuk pulang ke Mekah. Setengah mereka termasuk wanita-wanita mereka mengambil kesempatan mencincang orang-orang Islam yang terbunuh. Mereka ini memotong telinga, hidung, malah alat kemaluan para syuhada. Selepas tentera kafir bertolak pulang ke Mekah, tentera Islam keluar daripada tempat perlindungannya dan bergerak ke kawasan medan perang semula bagi mengenal pasti mereka yang terbunuh dan tercedera. Setengah sahabat ingin membawa pulang para syuhada yang syahid ke Madinah, namun baginda memerintahkan agar biarkan sahaja mujahid yang syahid itu dikebumikan di situ, iaitu di tempat mereka dibunuh. Setelah itu, Rasulullah meminta para sahabat
untuk menanggalkan baju besi dan pakaian berkulit si mati. Kemudian baginda sendiri yang mengebumikan mayat para syuhada. Apabila Rasulullah SAW melihat bagaimana bapa saudaranya dan saudara angkatnya Hamzah dikelar-kelar, baginda amat berduka cita. Ketika itu para sahabat turut menyaksikan baginda menangis teramat sangat apabila melihat mayat Hamzah. Keadaan ini menunjukkan betapa baginda amat menyayangi Hamzah bin Abdul Muttalib. Selepas pengebumian ke semua syuhada, Rasulullah SAW dan para sahabat pun pulang ke Madinah. Sebagai kesimpulan, seperti mana Perang Badar, Perang Uhud turut disertai oleh junjungan besar Nabi SAW dan para sahabat baginda. Malah peperangan ini juga diketuai dan dipimpin oleh Rasulullah sendiri dengan strategi peperangan yang lengkap dan perancangan yang sangat terperinci dan teratur. Namun begitu, tentera Islam telah tewas dalam peperangan ini. Ekoran kumpulan pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair telah mengabaikan perintah baginda agar tidak sesekali meninggalkan kawasan puncak Bukit Uhud. Jelaslah di sini bahawa peristiwa Perang Uhud mengajar masyarakat Islam pada hari ini betapa pentingnya mematuhi arahan ketua atau pemimpin dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan sesebuah strategi atau sesuatu perkara yang telah dirancang.